Oh, pulut gonyo. Gamak. Boleh macam laptop. Ringin tu. Macam tu. Mana tu? Ui, murah lah. Boleh jadi laptop kan tu kan? Ha? Lepas tu? Boleh lah kan? Dia macam Togo Suami pakai ni. Ha? Yalah, dia boleh macam laptop kan? Tu kata. Macam Togo Suami. Dia macam tu kok. Dia buat pergi kuliah. Dia tak buat gitar, dia buat tu je. Ha? Mudah. Ini nama apa tu? Dia nama apa tu? Surface Window. Ada jual sini? Nak try apa master. Beli kat mana? Cendering. Uish, jauh kok. Dia beli WhatsApp tu. Tak boleh? Tak boleh. Telegram lah boleh. Boleh pula. WhatsApp weh. Macam komputer sungguh lah. Apa tu nama page? Academy doa. Apa? Majlis berapa? Majlis 2. Ni tak ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah al-tibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Kita dapat sambung majlis yang kedua, kitab Izalatul Tibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas. Jadi minggu lepas kita sudah bicara berkaitan muqaddimah dia dan ta'rif ataupun definisi haid menurut syarak dan menurut bahasa. Jadi pada hari ini kita akan bahas perbahasan yang kedua, iaitu warna-warna darah dan juga kalau sempat tempoh-tempoh darah yang dihukumkan haid dan sebagainya. Maka kata musannif, qala syekhul musannifu. Ni kalau sangkut bagi tahu. Potong je tak apa. Ni kita mengharapkan ni je.
Ni memang selalu lah nak buat live Facebook. Jadi dia kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, al-mabhathu tsani, bermula perbahasan yang kedua. Ai hadza al-mabhathu tsani. Al-mabhathu khabar mubtada mahzuf, al-tsani sifat. Ataupun kita i'rab dia maf'ul bagi fi'il mahzuf. Takdirnya iqra al-mabhath ats-tsaniyah. Bacalah oleh engkau akan perbahasan yang kedua. Ataupun kita boleh buat atas pandangan syadz, iaitu dia majrur. Unzur fil mabhath ats-tsani. Lihatlah oleh engkau dalam perbahasan yang kedua. Itu masyhur dalam kitab Hasyiah Al-Ashmawi dan Syarah Al-Kafrawi yang kita telah baca pada maraton hari itu, dah bahas dah berkaitan dengan i'rab tajuk. Tajuk dia alwanu damil haidhi. Apa dia mabhath tsani? Kita boleh buat pada alwanu damil haidhi. Dami mudhafu ilaih, al-haidhi mudhafu ilaih. Warna darah haid. Warna darah haid. Alwan tu jamak taksir bagi laun. Launun, launani, alwanun. Wa ahammu sifatihi, ataf pada alwan. Dan juga sifat-sifatnya damil haidhi yang amat penting. Idhafah sifat kepada mausuf. Dengan makna sifat-sifat darah haid yang penting. Sebab musannif kita ni seolah-olah dia membezakan antara warna darah dengan sifat darah yang selain warna. Sedangkan warna darah itu juga termasuk dalam sifat darah. Wa hukmus sufrati wal kudrati, dan hukum darah kuning dan keruh, ataf kepada sufrah. Hukmu ataf pada alwan, as-sufrati mudhafun ilaih, wal kudrati ataf kepada sufrah. Dan juga dalam perbahasan yang kedua ni akan membahaskan berkaitan dengan hukum warna darah kuning dan juga keruh, yang menjadi perbahasan panjang di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, terbahagi kepada 6 pandangan yang kita akan bahas nanti. Kemudian awalan awalan ni dia panggil mansub min az'il khafi lah. Takdirnya fil awwali, biasanya fil awwali. Apa fil awwali? Takdir lah apa-apa pun. Unzur fil awwali ke dan sebagainya. Fi alwanihi alwanil haid, pada warna-warna darah haid. Alwanihi alwani damil haidhi. Maka dia akan bincang yang pertama berkaitan dengan warna-warna haid. Wa alwanuhu, dan bermula warna-warna darah haid itu. Warna-warna darah haid itu ialah khabar khamsatun. Alwanu mubtada'u mudhaf ilaih, khamsatu khabar, ialah 5. Ini menurut pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i. Menurut pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, maksud mu'tamad ialah pandangan yang dipegang dan pandangan yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu maksud mu'tamad lah. Dan pandangan mu'tamad ni hanya ditentukan oleh ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'iyah yang mu'tabar. Dan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sifat-sifat darah ni 3. Pertamanya warna, keduanya bau, yang ketiga dari sudut kepekatan. 3 ni menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi pertama dia akan bahas warna dulu. Jadi menurut pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, warna ni ada 5. Cuma khilaf sat laginya pada warna kuning dan keruh, adakah dia hukum haid secara mutlak ataupun tidak hukum haid secara mutlak. Tu ada 6 pandangan sat gilah. Maka apa 5 tu? Badal as-sawadu. As-sawadu tu dia muzakkar dia lah. Kalau muannas dia sauda. Habbatus sauda. As-sauda hitam. As-sauda tu hitam muannas. Ni as-sawad ni hitam muzakkar. Wal humratu, dan warna merah ni ikut tertib dah. Ni ikut tertib, tak boleh langkau. Langkau apa ya? Wasyuqratu, dan perang atau pada as-sawad. Wasufratu, dan juga kuning.
wal kudratu dan keruh. Keruh ni maksud dia warna keruh ni ialah warna air yang bercampur dengan tanah. Dia kekeruhan gitu. Dia nampak macam lopok-lopok itu, kekeruhan lah. Tu maksud keruh tu. Apa keruh? Wahia, waw istinaf bayani. Seolah-olah orang tanya, ma hiyal kudrah? Apa itu kudrah? Wahia, dan bermula dia kudrah tu mubtada. Khabar ma barang ni kena kepada darah. Ma sadak dia kena pada darah. Darah yang baina ai thabata taqdisillah. Sebab ma tu ma mausuliyah. Ai ma thabata, barang yang telah sabit ia barang bainal asfari wal abyadi, antara kuning dan putih. Dia tengah-tengah. Tak putih sangat, tak kuning sangat. Tu keruh. Warna seolah-olah macam kekeruhan tanah. Kalau tengok nombor 1 tu, ta'lil nombor 1 dia kata apa? Dia kata wa yaral hanafiyatu, dan berpandanganlah oleh mazhab Hanafi anna alwana damil haidhi, bahwasanya warna-warna darah haid itu ialah, ini ikut turutan mazhab Hanafi ya, as-sawadu hitam, wal humratu merah, was sufratu kuning dulu. Menurut mazhab Hanafi, hitam sama kita, merah sama kita, tiba-tiba sufrah kuning. Lepas tu wal kudratu, kemudian keruh, kemudian wal khadratu hijau. Hijau Lepas tu wat turabiyatu, turabiyah ni apa dia? Ai ala launi turabi, atas warna tanah. Pelik sikit. Jadi ni 6. Jadi menurut mazhab Hanafi istiqra' dia darah haid ni 6. Yang mana pelik sekali hijau lah, yang kita tak ada. Cuma timbul persoalan lah, kalau berlaku sungguh hijau ni, kalau lebih 15 hari keluar, nak hukum macam mana? Tu timbul persoalan lah. Kalau bawah 15 hari, 15 malam, tak timbul persoalan, semua haid belaka. Fa kullu ma yura fi ayyamin min hadhihi ad-dima'i, maka bermula setiap barang yang dilihatkan akan dia akan barang pada hari-hari daripada segala darah ini, huwa ialah haidun, ialah haid menurut mazhab Hanafi. Unzur, tengoklah oleh engkau al-fiqh al-islami wa adillatahu, iaitu kitab al-fiqh al-islami wa adillatahu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, jilid 1 muka surat 613. Ta'liq nombor 2 sikit kita ambil perang tu apa dia? Hiyal humratus safiyatu, merah yang tak tegang. Safiyah ni tak tegang lah, tak jelas. Lah contoh ni ni merah, ni perang. Jadi ni merah, ni perang. Perang ni urin lah. Jadi urin ni, perang ni dia terbentuk hasil daripada merah yang tak tegang. Kalau merah yang tegang, dia akan jadi gini. Kalau tegang lagi, jadi hitam. Gitulah bahasanya. Habis. Ini menurut pandangan mu'tamad istiqra' Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan dipersetujui oleh madhab Asy-Syafi'iyah, ulama' Syafi'iyah yang mu'tabar. 5 warna ni ialah darah haid. 5 warna ni ialah warna-warna darah haid. Okey, selesai. Thaniyan, ai fi thani, ataupun al-mabhath fi thani. Boleh juga. Ahammu sifatihi, sifat-sifatnya darah haid yang paling penting. Tajuk yang kedua pula. Wa ahammu sifatihi, dan bermula sifat-sifatnya sifat-sifatnya darah haid yang paling penting, idhafat sifat pada mausuf. Itu jumlah tu khabar ahammu. Ahammu mubtada, sifati mudhafu ilaihi, mudhafu ilaih, waw tu istinaf. Annahu jumlah tu jadi khabar ahammu. Annahu tu isim anna. Bahwasanya damal haidhi, darah haid itu khabar ya anna qad yakunu. Qad masuk pada fi'il mudhari' litaqlil. Kadang-kadang yakunu adalah ia damul haid. Darah haid itu dhamir mustatir huwa isim yakun, kembali kepada damul haid. Itu khabar yakun. Sakhinan, pekat ia. Pekat. Bila faham kata pekat, maka ada lawan pekat, iaitu cair. Makna sifat darah haid ni dari sudut kepekatan ada pekat, ada cair. Okay, selesai. Wa annahu ataf kepada annahu. Wa annahu, dan bahwasanya damal haidhi isim anna. Khabar qad yakunu, qad litaqlil juga. Kadang-kadang adalah ia damul haid, khabar yakun muhtadiman. Muhtadiman ni rasa kalau kita kata rasa panah tergedik-gedik.
Panah ngetik lah. Kalau sini orang kata. Apa tu muhtadiman? Wahwa istinah. Wahwa istinah bayan ni. Wahwa dan bermula dia muhtadim tu ialah al-muhtariqu. Panah mengetik lah. Panah tergedik-gedik. Min syiddati hararatihi hararati dam. Daripada bersangatan panahnya panah darah itu. Kita pun tak boleh berasa macam mana weh. Sebab kita orang lelaki. Perempuan lah yang faham. Dia kalau pekat lajak tu, darah haid tu dia akan mari sakit sikit lah. Rasa kepanas-panasan. Habis. Tengok nombor 3 tu, dia kata ihtadamad damu. Ihtadamad damu, panah oleh darah itu. Ishtaddat hararatuhu hararatud dam. Bersangatan oleh panahnya darah itu. Hatta iswadda, sehingga menghitam ia darah itu. Unzur, tengoklah oleh engkau. Unzur tu tak ada hamzah qata'. Al-Mu'jam al-Wasita akan Mu'jam al-Wasit. Jilid 1 muka surat 162. Wa fassarahu ba'dhum, dan telah mentafsirlah akan muhtadiman tu oleh sebahagian ulama bi syadidil hararati, dengan bersangatan panah. Idhafat masdar, idhafat sifat kepada mausuf. Bersangatan panah yang bersangatan. Wa fassarahu ba'dhum bi syadidil hararati. Ma'khudun ay huwa syadidul hararah tu. Bersangatan panah tu ma'khudun, diambilkan akan dia min ihtidamin nahari, ataupun huwa bermula dia muhtadiman tu. Ma'khudun, diambilkan akan dia, asalnya ma'khud ni makna asal diambil daripada ihtidamin nahari, panas siang hari. Panas siang hari. Wa huwa, dan bermula dia ihtidamun nahar ialah ishtidadu harrihi, bersangatanlah oleh panahnya, idhafat masdar kepada fa'il. Panahnya an-nahar, siang hari. Jadi ambil pada panah siang hari, kiahlah masuk dalam darah. Wajah syabah dia dari sudut panah saja, bukan dari sudut keadaan siang tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa annahu, ataf lagi pada annahu, wa annahu, dan bahwasanya damal haidhi, khabar yakhruju, keluar ia darah haid. Keluar tu birifqin, ta'alluq ba pada yakhruju, keluar dengan perlahan. Ni cara keluar darah haid. Yang orang lelaki tak akan faham lah. Jadi bukannya keluar 24 jam keluar macam air paip tu, bukan. Jadi dia bagi tahu dah, dia keluar tu birifqin, dengan lemah lembut, perlahan. Bukannya macam air paip jenuh satu timbak. Tu. Orang perempuan tak kerja lepas sudah, bila mari haid. Sebab apa? Kena tadah di timbuk. Bukan gitu. Jadi dia bagi tahu dah sifat darah haid ni yang seterusnya ialah dia keluar tu perlahan. Hak ni tak ada kaitan dengan dia tu nak hukum haid ke istihadah, tak ada kaitan. Cuma dia nak bagi tahu macam mana darah haid itu keluar bagi orang yang tidak mengalami. Jadi dia keluar tu dalam keadaan perlahan, slow, steady. Wala yasilu damu, dan tidak mengalirlah ia darah itu sayalanan, maf'ul mutlaq, akan sebagai mengalir, bukan mengalir cah gitu dah macam air paip brung itu. Bukan. Tu. Bukan begitu wa anna lahu atah lagi pada annahu qad yakunu muhtadiman, annahu qad yakunu saqinan, atau situlah. Masih lagi antara sifatnya ialah wa anna lahu lidamil haidhi, dan bahawa sebaginya bagi darah haid itu isim anna muakhar, raihatun, ada bau, sifat karihatun, yang busuk ia bau. Lahu tu ta'alluq suatu mahzuf, khabar anna muqaddam. Tu. Jadi maf'ul mutlaq tadi sayalanan tu dia panggil maf'ul mutlaq li ta'kidil amil, untuk menguatkan amil, iaitu yasilu. Fa'il itulah. Betul-betul mengalir, bukan betul-betul mengalir macam yang kita faham. Dia hanya perlahan saja keluar. Jadi dia nyatakan di sini sakhinan, muhtadiman, yakhruju birifqin, dan ada bau, ada 4 lah. Cuma yang diiktibar dalam mazhab Syafi'i dari sudut nak hukumkan dia haid ataupun tidak, 3 saja, warna, kepekatan dan bau. Keluar seluruh derah tu tak ada kaitan tu. Cuma nak bagi tahu saja sifat darah haid tu lagu mana. Ya, nombor 4. Hak ni lah yang kita tulis risalah tu. Kita baca dulu hak ni.
Nombor 4 tu dia tulis unzur. Hamzah qata' tak ada. Unzur al-ihatata bi ahammi masailil haidhi wan nifasi wal istihadati. Tengoklah oleh engkau akan kitab al-ihatah. Kitab ihatah kitab Syekh Nuruddin Al-Banjari. Inilah. Kitab Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia tulis al-ihatah bi ahammi masailil haidhi wan nifasi wal istihadah, muka surat 12. Betul, muka surat 12. Dia bincang berkaitan dengan darah haid dan wa ahammi sifatihi. Maknanya dia taklid ke Syekh Nuruddin lah sini. Memang Syekh Nuruddin bawa mari 4 sifat. Bawah tu. Wa wasfuhu sallallahu alaihi wasallam bi sifatin minha annahu thaqilun wa thani annahu muhtarimun wa huwa al-muhtariqu min shiddati hararatihi wa thalith annahu yakhruju bi rifqin wa la yasiru saylanan wa rabi'u anna lahu raihatun kariha. Memang sebijilah dia nukil saja daripada Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullahu taala. Kita tanya ke PA dia kata tak ada stok dah, tapi kita minta izin putus stik, dia boleh bagi kata dia. Jadi kita nak putus stik ni kita orang ni. Kita tak ada kita ni. Jadi dia buat tafsilun wa tawdihun. Ai hadza tafsilun wa tawdihun. Ini ialah satu perincian dan satu penjelasan. Dia nak jelas berkaitan dengan sifat-sifat darah haid yang mana boleh dihukumkan haid. Jadi dia ibarat yang dia kesebut ni dia ambil daripada Hasyiah Bijirni jilid 1 muka surat 300 dan Hasyiah Jamal muka surat 1 jilid 1 muka surat 248, tapi dia buat ayat sendiri. Jilid 1 muka surat 248 Hasyiah Jamal ni dia ambil kitab lama. Kita ada Tabaq Mesir Halabi tu, Hasyiah Jamal 5 jilid. Dia memang betul-betul ambil ke situ lah. Bukan Tabaq barulah dia ambil ni. Jadi yang ibarat ni dia hanya memudahkan bicara saja. Ni bukan ibarat asal. Dia buat kesimpulan saja. Sebab tu tafsilun wa tawdih. Dia kata alwanu damil haidhi khamsatun. Bermula warna-warna darah haid itu khamsatun 5. Okey, fahamlah tadi tu. Aswadu hitam, wa ahmaru merah, wa asfaru kuning, wa asfaru perang. Dia tak ikut tertib lah. Patutnya ashqa dulu. Ashqa dulu baru asfar, lepas tu baru akdar, keruh. Wa kullu wahidin min hadhil alwani, dan bermula setiap satu daripada segala warna-warna ni lahu bagi kulli wahid itu arba'atu awsafin, ada 4 sifat pula. Ni yang akan tulis lagi 1042 yang kita buat risalah ni. Jadi setiap sifat aswad apa semua tu dia ada 4 sifat pula. Li'annahu kana bahwasanya kullu wahidin min hadhil alwan, setiap satu daripada warna-warna ni imma ayyakuna thaqinan, sama adalah setiap warna itu pekat, au muntinan ataupun busuk saja, au thakhinan wa muntinan ma'an, ataupun busuk serta pekat. Pekat serta busuk sama-sama. Au la thakhinan wa la muntinan, ataupun tak pekat dan tak busuk. Semata-mata warna saja. Jadi setiap warna itu ada 4 sifat ni pula. 4 sifat tambahan. Sama ada keluar semata-mata darah, atau serta dengan busuk, atau serta dengan pekat, atau serta pekat dan busuk. 4. Lepas tu, fa idza darabta sifatil awwali, apabila engkau mengkalikan sifat-sifat yang pertama. Yang pertama ni apa? Iaitu aswad. Sifat-sifat darah yang pertama, iaitu sifat-sifat darah hitam. Apa sifat dia tu? Arba'atan, ada 4. Pada bagi sifat ni ada 4. Kita kalikan 4 sifat bagi darah hitam kali dengan fi sifati tsani, pada sifat-sifat yang kedua. Yang kedua ni merah lah. Merah ada berapa sifat? 4 pula. Arba'atin, 4. Jadi berapa? Tu dia buat simbol dah. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi kita akan baca risalah yang kita buat lah. Maka bila 4 kali 4 yakunul hasilu sitata asyara, maka adalah hasil kali tadi jadi 16 lah. 4 kali 4 16. Wa idza darabta hadzal hasila, dan apabila mengkalilah oleh engkau hadzal hasila, akan hasil ni, hasil 16 ni kali pula sitata asyara tu lah.
Sittata asyaratu badal hadzal hasil. Fi sifati tsalithi, kali pula pada sifat yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Iaitu ashqar. Dan sifat ashqar ada 4. Arba'atin. Okey. Jadi 16 kali 4 sama dengan 64. Yakunul hasilu arba'atan wa sittina. Adalah hasilnya ialah 64. Wa idza darabta hadzal hasila pula, apabila kamu mengkalikan hasil 64 ni arba'atan wa sittina fi sifatir rabi'i, pada sifat-sifat warna yang keempat. Warna keempat iaitu kuning. Sifat kuning ada 4 pula, kali pula 4. Maka jadi berapa? Mi'atain ni mana? Arba'atin. 4 sifat yang kuning itulah. Jadi 64 kali 4 sama dengan 256. Yakunul hasilu, adalah hasilnya ialah mi'ataini wa sittatan wa khamsina. 256. Habis. Wa idza darabta, apabila kamu kali pula hadzal hasila, akan hasil ini. Hasil ni apa dia? Mi'ataini wa sittatan wa khamsina. 256 itulah. Kamu kali pula fi sifatil khamisi. Khamisi ni kena pada keruh. Sifat-sifat warna keruh iaitu 4. Arba'atin. Jadi 256 kali 4 pula tubiklah 1024. Yakunul hasilu, maka adalah hasilnya ialah alfan wa arba'atan wa ishrina suratan. 1024 suratan, surah, gambaran 1024 gambaran masalah yang mana kesemuanya ini haid dengan cukup syarat-syaratnya. Intaha bijirmi jama tu, batu wasayati bayanul aqwa min hadhihi dima'i, dan akan datang wasayati, dan akan datang oleh fa'il bayanul aqwa, penerangan tentang darah yang lebih kuat, min hadhihi dima'i, daripada darah-darah ini. Pada muka surat 41 dia kata. Jadi kita pindah kepada risalah kita ni. Jadi kita buat risalah ni boleh khatam dalam masa 10 minit saja. Nampak macam 100 muka surat, tapi 10 minit je. Kata aku lah. Risalah yang bernama Tanbihu man tahidhu fi taswiri alwani damil haidi. Kalau ikut terjemahnya, peringatan orang yang haid. Orang yang haid siapa? Perempuan lah. Pada menggambarkan darah-darah, warna-warna darah haid. Okay. Yang dipungutkan masalah-masalah segala warna darah dan sifat-sifatnya yang lain ini daripada Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, karangan Syekh Sulaiman Al-Jamal, untuk menjelaskan bagi mubtadi, orang baru belajar, terhadap 1024 gambaran yang dihukumkannya sebagai darah haid. Hasil gambaran tersebut berdasarkan ambilan daripada kata-kata Syekh Asy-Syaubari rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal. Kalau tengok pada asal kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, maka dia sebenarnya menukilkan pandangan Syekh Syaubari, bukannya pandangan dia sendiri. Semoga Allah Ta'ala manfaatkan risalah ini kepada diri saya sendiri dan seluruh umat Islam secara keseluruhannya seperti mana asalnya. Asalnya yakni kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab. Itu ada syair itulah. Syair itu berkaitan dengan seorang Khalifah Ma'mun yang bernikah dengan seorang isteri yang cerdik lah. Jadi ketika Khalifah Ma'mun tadi nak jimak dia, bila ketika Khalifah Ma'mun tadi nak jimak dia, tiba-tiba isteri dia kata, aku telah keluar darah haid. Menyebabkan Khalifah Ma'mun tadi tak jadi jimak, keluar rumah. Ini dalam kitab Maulana Mansur pun ada syair tu. Ni pun Maulana Mansur pun nama kitab Izalatul Iltibas juga. Izalatul Iltibasi fi syarhi Tuhfatil A'izza, jilid yang pertama. Dia ada juga syair tersebut. Dia ada cerita berkaitan dengan kisah Khalifah Ma'mun ni, bila dia nak jimak dengan isteri dia, tiba-tiba tak jadi. Sebab apa? Sebab isteri dia telah keluar darah haid. Cuma tak ingat kat mana orang. Cari sendiri lah tu. Hai. Okey, habis ya. Lepas tu habis tabak apa semua tu. Lepas tu transliterasi selesai. Qadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan Quran. Alhamdulillahilladzi katabal haidha ala banati Adam
wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi ba'dal anbiya'i war rusuli khairi bani Adam. Adam belaka. Amma ba'du. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bermula puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah yang telah menentukan haid ke atas anak cucu perempuan Nabi Adam. Rahmat dan sejahtera Allah turun kedua-duanya ke atas utusan Allah, iaitu penghulu anak Adam. Dan begitu juga ke atas keluarganya dan sahabatnya selepas para Nabi dan para Rasul, merupakan sebaik-baik keturunan Adam. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah satu risalah yang kecil pada menghuraikan ibarat Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab karangan Syekh Sulaiman Al-Jamal rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan taswir warna-warna darah haid serta sifat-sifatnya. Ibarat tersebut telah dinukilkan oleh Syekh Salim rahimahullah dalam Izalatul Iltibas di Tawdihi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas. Tatkala hamba melihat ibarat sedemikian, maka terlintah di hati hamba untuk mengasingkan taswir berkenaan darah-darah haid serta sifat-sifatnya itu ke dalam satu risalah yang kecil secara khusus, supaya dapat memahami 1024 taswir yang dibawanya dalam nukilan tersebut dengan jelas bagi diri hamba yang lalai dan bagi orang-orang yang lain seperti hamba, bagi orang-orang yang seperti hamba ini. Mudah-mudahan dengan risalah ini dapat menjadi wasilah untuk diberikan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbahasan berkenaan. Lepas tu kita nukil ibarat asal. Tengok ibarat asal. Ibarat asal tu, gambar tu memang lainlah daripada yang dinukil ni. Sebab musannif kita ni dia hanya buat kesimpulan terus. Ibarat asal Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab karya Syekh Sulaiman Al-Jamal adalah sebagaimana berikut. Yang Arab tu baca sendirilah. Start daripada qauluhu kal aswad wal ahmar tu sampai itu. Terjemahan. Kesimpulan perkara yang telah disebutkannya daripada warna-warna darah itu 5. Makruflah tadi. Iaitu hitam, merah, perang, kuning, keruh. Syekh Zakaria Al-Ansari telah mengisyaratkan kepada sifat-sifat darah tersebut dengan perkataannya, darah yang baginya ada bau, yang dibenci ataupun busuk, hingga akhir perkataannya. Perkataan tu. Perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu dihurai begini. Sifat-sifat darah tersebut ialah 4 perkara, iaitu pekat serta busuk 1, tidak pekat serta tidak busuk 2, dan salah satu daripada keduanya tanpa ada salah satunya lagi, yakni pekat saja atau busuk saja, 4. Maka berkemungkinan mengambil kira daripada 4 sifat tersebut pada setiap satu daripada 5 warna tersebut. 4 sifat tu kali dengan 5 warna. Tadilah yang disebut tu. Hitam sifat dia ada 4, merah sifat dia ada 4, perang sifat dia ada 4, kuning sifat dia ada 4, keruh sifat dia ada 4. Oleh sebab itu, Asy-Syaubari, iaitu Syekh Asy-Syaubari telah berkata, kesimpulan pembahagian darah itu 5, iaitu hitam, merah, perang ataupun coklat, kuning dan keruh. Setiap satu daripada warna ini mempunyai 4 sifat, kerana bahawasanya darah itu sama ada bebas daripada pekat dan busuk, mana tak ada apa-apa, sekadar warna saja, ataupun pekat serta busuk, dua-dua ada sekali, ataupun salah satu daripada keduanya, sama ada pekat saja ataupun busuk saja. Jadi 4 lah semua. Maka apabila kamu berkehendak untuk mengkalikannya, maka kamu kalikan 4 sifat darah yang pertama iaitu hitam pada 4 sifat darah yang kedua iaitu merah. Jadi berapa? 16 tadi. Okay. Kemudian himpunan hasil perkalian tersebut dikalikan pula pada 4 sifat darah yang ketiga iaitu perang ataupun coklat. 16 kali 4 pula jadi 64. Kemudian himpunan hasil perkalian tersebut dikalikan pula pada 4 sifat darah yang keempat iaitu kuning. Iaitu 64 kali 4 pula jadi 256. Kemudian himpunan hasil perkalian tersebut dikalikan pula pada 4 sifat darah yang kelima iaitu keruh. Iaitu 256 kali 4 pula sama dengan 1024. Maka hasilnya ialah 1024 gambaran surah. Intaha Asy-Syaubari. Itu ibarat asal. Berdasarkan ibarat Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab di atas, maka hasil nukilannya itu dapat difahami bahawa terdapat 1024 gambaran berkaitan dengan sifat-sifat haid yang dapat dihukumkan semua darah yang keluar dengan sifat-sifat tersebut sebagai haid dengan menepati syarat-syarat berikut. Pertamanya, perempuan itu sudah mencukupi 9 tahun qamariyah.
Takriban menurut pandangan mu'tamad Asy-Syafi'iyah. Satu. Yang kedua, keluar darah tersebut, darah yang 1000 apa tadi? 1024 tu melebihi 24 jam. Ni semua akan datanglah. Sama ada melebihi itu 24 jam secara muttasil bersambung ataupun pisah-pisah tapi dalam masa 15 hari 15 malam. Yang ketiga, tidak keluarnya, yakni tidak keluarnya darah itu melebihi 15 hari 15 malam. Dan syarat terakhir, tidak menyempurnakan baki suci tidak menyempurnakan baki tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Ataupun bahasa lainnya, dia telah melalui 15 hari 15 malam sekurang-kurang suci. Barulah darah yang datang selepasnya itu haid dengan sifat-sifat yang disebut 1024 tadi. Sifat-sifat darah haid terbahagi kepada 3, iaitu warna, bau dan rasa. Ni atas pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, seperti mana yang kita akan bahas dan kita dah tulis dah. Kita baca dah. Adapun warna darah haid menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, ia terbahagi kepada 5 warna sahaja menurut urutan berikut. Hitam, merah, perang, kuning, keruh. Selesai. Adapun sifat bau, maka ia terbahagi kepada 2 seperti mana berikut, busuk dan tidak busuk. Adapun sifat rasa bagi darah haid juga terbahagi kepada 2 seperti berikut, iaitu pekat dan cair. Apabila digabungkan semua sifat-sifat darah haid yang telah disebutkan, maka terhasillah sebanyak 1024 gambaran yang dihukumkan sebagai haid dengan menepati syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Mana dalam tempoh 15 hari 15 malam keluar darah-darah yang disebutkan tadi serta sifat-sifatnya. Keluar warna darah yang disebutkan tadi serta sifat-sifatnya. Jadi tubiklah 1042 gambaran. Sebenarnya bukan 1042. Sebenarnya 1040 lebih. Nanti akan datang di akhir risalah. Sebab 1024 ni bila dia kali. Bila maknanya dalam tempoh 15 hari itu seolah-olah sekurang-kurangnya ada 2 warna. Adakah kalau sepanjang 15 hari itu kalau keluar satu warna saja tidak dikira haid? Kiralah. Maka sekali di akhir kita tambah sifat lagi, iaitu sifat kalau keluar hitam saja. Kalau keluar hitam saja, sama ada dia tidak busuk, tidak pekat, dia busuk saja, pekat saja, atau busuk dan pekat. Jadi ada 20 gambaran tambahan lagi. Yang mana hitam saja, atau merah saja, atau oranye saja, atau kuning saja, atau keruh saja. Hak ni pun haid juga. Yang tubik 1024 ni sebab dia kali. Dalam mana? Dalam 15 hari 15 malam tu adanya hitam merah ataupun hitam merah perang ataupun hitam merah perang kuning ataupun hitam merah perang kuning keruh. Jadi semua haid kalau ikut syarat tadi. Okey. Pertamanya digabungkan dan dikalikan warna yang pertama iaitu hitam serta sifat-sifatnya yang lain, iaitu yang 4 itulah, dengan warna yang kedua iaitu merah serta sifat-sifatnya yang lain, iaitu 4 tadi. Busuk serta pekat, busuk sahaja, pekat sahaja, tak busuk dan tak pekat. 4. Gambaran masalahnya adalah sebagaimana berikut. Saya buat tulis balik warna tu. Mana sepanjang tempoh 15 malam keluar hitam saja dengan merah saja, haid. Keluar hitam saja, merah yang pekat, haid. Hitam saja, merah yang busuk, haid. Bacalah sendiri sampailah 16 tu. Itu ya kerja kita. Nampak macam seratim muka surat tapi duk copy paste tu ya. Itu yang panjang. Maka 4 sifat pada warna hitam apabila dikalikan dengan 4 sifat pada warna merah, maka hasilnya sebanyak 16 gambaran seperti mana di atas. Jadi baca sendirilah 16 tu. Kemudian, jadi tak ada isu lah bila kita bahas, bila detail gini, maka tidak ada isu. Kalau minggu lepas saya hitam saja, minggu ni hitam dan merah. Adakah yang merah tu istihadah? Jadi kita tak timbul isu haid belaka kalau masih 15 hari 15 malam. Kemudian dikalikan hasil 16 gambaran tersebut dengan warna yang ketiga iaitu perang ataupun coklat serta sifat-sifatnya yang lain. Gambaran masanya adalah seperti mana berikut 64. Tengok, hitam saja campur merah saja, perang saja. Hitam saja, merah pekat campur perang saja. Hitam saja, merah yang busuk, perang. Baca sendiri lah tu.
Mana dalam tempoh 15 hari 15 malam dia keluar warna hitam, merah, coklat atau perak dengan sifat-sifatnya yang 4. Maka tubiklah 64. Macam ni lah sampai 64 tu. Lepas tu kau surat 9, maka 4 sifat pada warna perang ataupun coklat apabila dikalikan dengan hasil kalian sifat darah hitam dan darah merah iaitu 16 gambaran, maka dijadikan jumlah gambaran masalah secara keseluruhan ialah sebanyak 64 gambaran. 64 surah lah atas tu. Kemudian lepas tu pula dikalikan hasil 64 gambaran tersebut dengan warna yang keempat iaitu kuning serta sifat-sifatnya yang lain. Gambaran masalahnya adalah sebagaimana berikut. Tengok ni 1 sampai 256. Di semua campuran warna ni kalau lebih sehari semalam, kalau tidak lebih 15 hari 15 malam, kalau sudah melalui tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, kalau sudah lebih 9 tahun takriban, maka semuanya haid. Itu saja. Jadi langkah-langkah sampai 200 lebih tu, tengok kita dah habis ni nak khatang lah. Tu macam ni tu sampai 256. Kita scroll pun tak habis lagi. Sampai 256 habis. Dia muka surat 27. Khatam cepat kan. Maka 4 sifat pada warna kuning apabila dikalikan dengan hasil kalian sifat darah hitam, darah merah dan darah perang atau coklat iaitu 64 gambaran, maka menjadikan jumlah gambaran masalah secara keseluruhan ialah sebanyak 256 gambaran. Kemudian pas pada tu pula yang terakhir dikalikan hasil 256 gambaran tersebut dengan warna yang kelima iaitu keruh serta sifat-sifatnya yang lain. Gambaran masalahnya adalah sebagaimana berikut. Maka tubiklah 1024. Tu. Mana keluarlah 1024 jenis warna serta sifatnya ini dalam tempoh sehari semalam dan ke atas. Dalam tempoh tidak lebih 15 hari 15 malam. Dia telah melalui 15 hari 15 malam suci dan dia sudah berumur 9 tahun, cukup 9 tahun takriban, maka semuanya itu haid. Maka tubiklah berapa tu? 1024. Kita scroll tak habis lagi. 1024. Muka surat 102 dah. Khatam dah. Lepas tu kita buat kesimpulan. Maka jumlah keseluruhan gambaran masalah haid dengan keluarnya warna darah yang telah ditetapkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah serta sifat-sifatnya yang lain iaitu pekat, busuk, busuk serta pekat dan tidak busuk dan tidak pekat ialah 1024 gambaran masalah. Ini berdasarkan ibarat yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab. Boleh tulis Syekh Sulaiman Al-Jamal ataupun Al-Ujaili. Dua. Walaupun begitu, ni tak ada ni. Walaupun begitu, terdapat 20 lagi gambaran tambahan apabila tidak digabungkan dan dikalikan antara satu warna dengan warna yang lain serta sifat-sifatnya. Jikalau dalam tempoh 15 hari 15 malam tersebut hanya keluar satu warna sahaja dengan 4 sifat tersebut, maka terhasilnya 20 gambaran masalah lagi yang boleh dihukumkan sebagai haid. Tengok. Nombor 1, hitam saja. Hari pertama sampai hari 15 hitam saja, haid tak? Haid. Bukannya hitam kena dengan merah baru haid dah. Hitam saja pun haid dah. Hitam yang pekat sahaja haid dah. Hitam yang busuk saja haid dah. Sampailah 20. Semua haid. Cuma keruh dengan kuning tu sekali kita akan bahas lah. Ni ambil kesimpulan dulu. Dia sebenarnya warna darah ni biasanya dia akan hurai selepas bahas tempoh haid. Cuma musannif kita ni pelik sikit, dia terbalik. Dalam mazhab Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i biasanya selepas dia menghuraikan takrif haid, dia akan bahas berkaitan dengan sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid. Baru lepas tu dia hurai warna. Sebab warna hanya diguna pakai untuk istihadah. Tidak ada guna untuk dalam bab haid. Maka dia pun kata, oleh itu jumlah keseluruhan gambaran masalah yang boleh berlaku dan dihukumkan sebagai haid apabila keluar darah, apabila darah keluar lebih 24 jam, tidak melebihi 15 hari 15 malam, tidak menyempurnakan baki sekurang-kurang tempoh suci, dan ketika umur 9 tahun qamariyah takriban ialah 1044 masalah. Campurlah. Inilah akhir perkara yang Allah Ta'ala telah mempermudahkannya bagi menjelaskan secara terperinci terhadap ibarat Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab
berkaitan 1024 gambaran masalah yang dinukilkan dalam Ta'liq Izalatul Iltibas bi tawdihi ahkamil haid wal istihadati wan nifas karya Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib. Hanya kepada Allah jualah hamba meminta kebaikan untuk hamba dan seluruh umat Islam dengan rahmatnya dan redanya. Hamba mulai menulis risalah ini pada hari Khamis jam 9.49 pagi pada 4 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijrah bersamaan 19 Oktober 2023 Masihi, dan selesai menulisnya pada hari yang sama jam 3.44 petang pada tarikh yang sama. Habis kata. Nak kata semua darah itu bila keluar dalam tempoh yang tersebut cukup syarat, haidlah dia. Jadi maknanya tidak akan timbul isu lagi berkaitan dengan kalau hitam dulu keluar, merah dulu kemudian, saya tak pernah keluar merah, adakah haid ataupun tidak? Maka kita pun jawab kalau masih dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka semuanya itu haid, sama ada bersamaan dengan adat ataupun berbeza dengan adat yang lepas. Sama ada beza tu warna ke sifat ke lagu mana, semuanya adalah haid. Itulah kesimpulan dalam Risalatul Mahid yang kita belajar itu. Kalau darah tu hitam dah pekat, nanti keluar pada buka ikan. Jadi sahih. Kalau hitam itu hitam yang pekat bukan keluar pada waktu imkanul haid ataupun waktu kemungkinan boleh dihukumkan haid. Maka adakah dia itu hukum haid? Maka kalau dia bukan pada waktu mungkin haid, tak haid lah. Dia istihadah lah. Walaupun pekat. Itu atas, sebab itu dibahas berdasarkan atas kaedah. Warna sifat ini yang pekat apa semua ni digunakan bila mana bab istihadah. Hari pertama sampai hari 20. 10 hari hitam, 10 hari merah. Situ lah. Itu atas pandangan mu'tamad tamyiz lah. Tu yang kalau Risalatul Mahid itu kita kata pandangan yang kedua ikut adat, walaupun kuat lagu mana sekalipun darah tersebut ikut adat. Itu pandangan yang kedua, pandangan sahih mazhab Syafi'i. Tapi pandangan asah, pandangan mu'tamad ikut tamyiz. Habislah darah sahaja ni. Ada soalan sebelum pergi kepada salisan? Salisan tu yang taklid tu panjang, kita baca semua tu. Sebab dia 6 pandangan, kita pun dah kitab tinggi sikit. Hari tu Risalatul Mahid, sekadar kata semua haid. Nanti kita akan bahas 6 pendapat dan macam mana dari sudut praktikal 6 pandangan, 6 pendapat ni berlaku. Ada soalan online? Online tak ada soalan, 17 orang. Selingan hari tu masa Risalatul Mahid ada orang tanya, yang mana dalam ibarat Risalatul Mahid dia kata apa? Dia kata hukum seorang perempuan memakan ubat untuk melambatkan haid atau untuk mempercepatkan haid. Apakah hukum dia? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah, kata boleh dan tak perlu qada semayang. Lepas tu ada orang tanya lah yang kita wallahu alam tu, yang dia kata perlu ke tak izin suami. Lepas tu kita pun kata wallahu alam. Jadi kita tengok dalam kitab Maulana Mansur ni, dia nukil fatwa ulama Yaman. Jadi dia kata ada 3 syarat. Kita tulis tutup terus. Hukum perempuan, zoom sini tak apa. Perempuan mengambil ubat untuk mempercepatkan haid atau melambatkan. Ikutlah.
Okey, dalam fatwa Ibnu Hajar, dalam kitab fatwa Ibnu Hajar, dia kata boleh. Asalkan tidak ada darurat dan tidak perlu qada semula semayang. Jadi dalam kitab Maulana Mansur Izalatul Iltibas juga nama dia, dia nukil ulama Yaman, dia ada 3 syarat. Dia ada 3 syarat. 1, 2, 3. Syarat yang pertama, ayyakuna lid-darurati kal haji wa ghairihi. Dalam keadaan darurat. Yang kedua, adamu wujudid darari, tidak ada kemudaratan. Tidak ada kemudaratan ba'da, selepas istisyarati tabibi. Istisyarati, nasihatlah. Istisyarati at-tabibi, nasihat doktor. At-tabibi. Masalan, contohnya, au bitajribati, bitajribati ataupun dengan pengalaman orang. Pengalaman orang kata tak mudarat ataupun khabar fiqatin, orang yang dapat dipercayai. Yang ketiga, ni syahid dia. Yang ketiga ialah antakuna, bahawa adalah seorang perempuan itu, antakuna ba'da istisyarati zaujiha, selepas mendapat keizinan suaminya. Bila mana? Inkanat, jikalau adalah perempuan itu mutazawijatan, apabila dia telah kahwin lah. Jadi bagi orang yang bersuami kena minta izin. Sebab mempercepatkan haid contohnya, boleh jadi dia menghalang suami untuk tamkinul badan, untuk dia bersetubuh. Jadi perlu kepada keizinan daripada suami untuk dia tu makan ubat mempercepatkan haid atau memperlambatkan dia. Habis. Habis untuk warna. Kemudian salisan ay hadzal bahthu fi tsalithi, ataupun hadzal mabhathu fi tsalithi. Bermula perbahasan ini ialah pada perbahasan yang ketiga, iaitu hukmus sufrati, ay huwa, bermula dia as-tsalits ialah hukmus sufrati, ay al-mabhathu tsalits. Bahasan yang ketiga ialah hukmus sufrati wal qudrati. Hukmu khabar mubtada mahzuf, as-sufrati mudhafun ilaih, ataf wal qudrati, dan keruh. Jadi perbahasan ulama yang cukup besar dalam isu berkaitan dengan darah kuning dan keruh. Dia ada 6 pandangan, ta'liq tu panjang lebar tu, kita baca semua sekali. Dia pun kata
hukmus sufrati wal kudrati. Jadi kalau ikut jumhur ulama, majoriti ulama ni maknanya luar mazhab lah, luar mazhab Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan bahawasanya kuning dan keruh merupakan warna darah. Jumhur. Sebahagian ulama sahaja mengatakan dia bukan warna darah. Satu. Walaupun dia kata darah, warna darah, tapi khilaf pada menyatakan hukum dia darah itu haid ataupun tidak. Tu khilaf situ. Jadi jumhur ulama kata kuning dan keruh darah. Minoriti ulama kata bukan darah. Yang kata darah pula khilafnya dari sudut meletakkan syarat nak hukum kuning dan keruh tu sebagai haid. Itu yang khilaf. Jadi ada minoriti ulama yang mengatakan, minoriti mana sikitlah, tidak jumhur, yang mengatakan kuning dan keruh itu bukan darah, tapi seolah-olah air sahaja ataupun nanah. Habis. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah, kita pun tak tahu ni. As-sufratu wal kudratu. Sebab ni kitab baru. As-sufratu wal kudratu, bermula warna kuning. Tak sangkut kan? Bermula warna kuning dan keruh itu. As-sufratu mubtada, ataf wal kudratu khabar, haidun, haid ia kullun minas sufrah wal kudrah. Sufrah dan kudrah itu haid fil asahhi ay injaraina fi al-qawlil asah. Kalau kita berpandangan pada pandangan asah. Ibarat ni dia nukil sebiji daripada Minhajul Talibin Imam Nawawi. Sebiji. As-sufratu wal kudratu haidun fil asah. Boleh hafal dah ayat tu. As-sufratu wal kudratu haidun fil asah. Ni ambil dalam Minhajul Talibin. Apa itu pandangan asah? Pandangan asah tu dia pula. Pandangan asah ini, pandangan asah ni dengan kata lain dia tu pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pandangan mu'tamad, pandangan asah dia ada 4 syarat. Bukan 4 syarat, 4 benda. 1, 2, 3, 4. Ni kalau kita nak syarah ke orang lah. Apa itu pandangan asah? Tak ada izah lah. Kau habis dah? Apa tadi hilang? Jadi kita nak bincang asah ni apa? Jadi kita terang satu-satu. Dia ada 4 lah. Ni cara kita nak terang ke orang apa itu asah. Pertamanya iaitu dia ni adalah mas'alatun khilafiyatun. Bila kata asah, kita pun kata pertama, bila kata asah ni dia masalah khilaf. Dia masalah khilaf. Yang kedua khilaf itu, khilaf yang timbul dalam kalangan al-ashab. Pandangan yang timbul dalam kalangan al-ashab. Ashab Syafi'iyah lah. Kalau pandangan yang khilaf timbul dalam pandangan Imam Syafi'i sendiri, maka dia jadi azhar dengan masyhur. Lepas tu yang ketiga dia,
kita perlu tahu khilaf ini pula, bila kata asah makna khilaf ini kuat. Kuat dari sudut mana? Kuat dari sudut dalil. Pandangan asah ada dalil dia, sandaran yang kuat. Pandangan sahih, sandaran dia juga kuat. Okey. Seterusnya yang terakhir, pandangan asah, kita kata pandangan asah ni pandangan yang lebih kuat. Itu ya. Khilaf ini kuat ni dari sudut dalil. Dari sudut dalil ataupun sandaran lah. Habis. Inilah dia panggil pandangan asah. Biasa orang belajar Minhajut Talibin, dia jumpalah huraian al-asah dalam muqaddimah Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin. Selesai. Jadi menurut pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'iyah, dia itu adalah haid. Dia itu adalah haid. Selesai. Kemudian dia pun kata wa mahallul khilafi. Jadi tempat khilaf ni mana? Okey, sebelum kita hurai tempat khilaf yang sebelum kita baca hak ni. Baca lagi lah. Wa mahallul khilafi, dan istinah. Dan bermula tempat khilaf itu, mahallu mubtada al-khilafi mudhafun ilaih. Bermula tempat khilaf itu ialah khabar idza ra'at. Jumlah jawab syarat tu khabar belaka tu. Idza ra'at zalika ay ra'at al-mar'atu, apabila melihatlah ia oleh seorang perempuan. Zalika maf'ulun bih, zalika akan demikian, itu demikian mana? Takdir musyar ilaih ay zalika dama, akan demikian itu demikian darah. Lihat ta'alluq fi ghairi ayyamil adati, pada selain hari-hari adat. Kita baca dulu kita fahamkan dulu. Sebenarnya bukan begitu, kita fahamkan dululah ibarat dia dulu. Jadi dia kata apabila seorang perempuan melihat darah pada hari-hari yang bukan adat dia. Hari-hari yang bukan adat haid. Maksud hari-hari yang bukan adat haid ialah Yaumul Adah, hari bulan Muharram, 7 hari haid. Warna hitam saja contohlah. Hitam saja ataupun merah sekali. Dalam masa 7 hari. Haid tak? Haid dengan ikut syarat-syarat dia lah. Muharram, Safar. Bila mari bulan Safar, kitaran haid yang kedua. Bulan Safar, kitaran haid yang kedua, dia mari 7 hari, tetapi mari hitam ataupun merah sekali, dan ada kuning satu lagi. Ni pada hari-hari adat haid. Dulu haid 7 hari, sekarang pun haid 7 hari, dan kuning ataupun keruh berada pada hari adat haid. Ni maksud pada hari adat haid. Kalau yang ghairu yaumil adah, contoh bulan Muharram tadi, mari 7 hari, hitam ataupun merah, kesemuanya adalah haid kalau ikut syarat. Tiba-tiba bulan Safar, kitaran haid yang kedua, dia mari 7 hari yang berwarna hitam dan juga merah. Tiba-tiba hari ke-8 dan hari yang ke-9, dia keluar kuning atau keruh. Sini dia keluar pada hari yang bukan adat haid. Dia keluar hari ke-8 dan hari ke-9.
Tak nak apa. Buta wifi. Ha? Ya. Dia berhenti orang tadi. Yang tulis habis kan? Dia batu bau ni kan, tangkut kan? Jadi sekarang ni kita ulang balik. Yaumul Adah ghairu yaumil Adah. Yaumul Adah contoh dia bulan Muharram, mari 7 hari, hitam merah. Okeylah hukum haid berdasarkan syarat-syarat dia. Bulan Safar mari 7 hari, hitam merah dan ada kuning dan keruh. Ni dia maksud dia, kuning dan keruh keluar pada waktu adat haid, iaitu 7 hari. Pada yang bukan adat haid, bulan Muharram 7 hari hitam merah. Okey, haid. Bulan Safar 7 hari hitam merah. Okey, haid. Tiba-tiba hari ke-8 keluar lagi tapi warna kuning atau keruh. Ni maksud dia kuning dan keruh keluar pada waktu bukan adat haid. Okey, selesai. Zalika dam ataupun zalika dam minas sufrah wal qudrah. Darah darah daripada kuning. Jadi sekarang ni dia kata mahallul khilaf. Tempat khilafnya ialah apabila seorang perempuan melihat darah kuning ataupun keruh tadi fi ghairi ayyamil adah, pada hari-hari selain adat. Hak ni. Hari-hari selain adat. Hak tu yang khilaf. Mana hari ke-8, hari ke-9 yang keluar kuning keruh itu adakah haid ataupun tidak, khilaf. Tu maksud dia. Jadi pandangan asah zahir ibarat haid juga. Okey, selesai. Fa in ra'athu, maka apabila melihat ia perempuan akan adam minas sufrah wal qudrah, kuning dan keruh itu, lihat ta'alluq fi ayyamil adati, pada hari adat. Makna dalam 7 hari hitam merah kuning keruh pun keluar dalam 7 hari tu. Maka qala, jawabnya telah berkatalah oleh Imam Nawawi fi raudhati ay raudhati talibin, alih lagati pada mudhafu ilaih mahzuf. Maka fa haidun ay fa huwa haidun, maka bermula dia kullun minas sufrah wal qudrah fi ayyamil adah tu haidun khabar, ialah haid. Jazman ay bila khilaf. Jazman dengan qat'an ni maksud dia bila khilafin, tanpa khilaf. Tanpa apa? Tanpa khilaf. Dia kata tanpa khilaf. Jadi ni pandangan dalam Raudhah. Saat ni dikritik oleh Imam Ibn Hajar, kata hak ni bukan pandangan mu'tamad. Okay. Lakin akan tetapi fit tatimati, dalam kitab At-Tatimah, iaitu Imam Al-Mutawalli. Imam Mutawalli kata apa? La budda min qawiyyin ma'ahu ma'a kullin minas sufrati wal qudrah. Tak dapat tidak min ay sabitun, sabit ia min qawiyyin, daripada darah, ay min damin qawiyyin, daripada darah yang kuat, ma'ahu, sertanya kullin minas sufrah wal qudrah. Tapi ni bukan muktamad, ni pandangan Imam Mutawalli. Dia syaratkan nak kata kuning dan keruh itu haid, mesti sebelumnya telah keluar darah kuat. Darah kuat maksud dia hitam ataupun merah. Okey. Qalahu, telah berkata akan maqalahu fit tatimah oleh fa'il asy-Syekhul Khatib Asy-Syirbini, oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini, yakni dalam Mughni. Wa qala, dan titik situ batu, wa qala Syekh Ibnu Hajar ay Ibnu Hajarin al-Haytami, telah berkatalah oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, yakni dalam Tuhfah, dia kata begini, buat titik tindih, itu maqul qaul. Wa maqtadahu al-matnu, dan bermula barang yang memberi faham ia akan barang oleh fa'il al-matnu, yakni matnu minhajut talibin. Matan minhajut talibin tu apa yang dapat difahaminya? Min jarayani, bayan bagi ma. Min jarayanil khilafi, daripada berlakunya khilaf ini. Jarayani jar majrur, al-khilafi mudhafun ilaih. Jarayan fil mubtada'i, pada perempuan yang baru keluar darah, wal mu'tadati, dan perempuan yang sudah ada keluar darah. Jadi dalam Tuhfah kata ni bukannya okey, ada lagi fi ayyamil adati, pada hari-hari
adat wa ghairiha wa ghairi ayyamil adati, pada selain daripada hari-hari adat. Dia kata, apa yang Imam Nawawi sebut dalam Minhaj dengan Raudah ni beza ni. Dalam Raudah tadi dia kata, kalau keluar keruh ataupun kuning tadi pada hari-hari adat haid, tak ada khilaf dia kata. Tapi kalau keluar pada hari-hari selain adat haid, ada khilaf. Tapi Tuhfah kata, dalam Minhaj kata, secara mutlak, sama ada keluar pada hari adat haid ataupun tidak, dia tetap khilaf. Miru faslin al-mu'tabadu tu khabar ma iqtadahu. Baru khabar dia. Jadi mu'tamad dia bukan Raudah tapi Minhajut Talibin. Iaitu berlaku khilaf kuning dan keruh ni ialah sama ada mubtadaah baru keluar haid atau mu'tadah telah lama keluar haid, sama ada pada ayat. Jadi pandangan dalam Minhajut Talibin itu huwal mu'tamadu, ialah pandangan mu'tamad. Khilaf waqa'a, barang yang berlaku ia barang, waqa'a ta'alu fi raudati, dalam kitab Raudah At-Talibin Imam Nawawi, wa ghairiha, dan selainnya selain Imam Nawawi, selain daripada Raudah. Nice. Jadi berlaku dalam Raudah dan selain Raudah itu bukan mu'tamad. Mu'tamad dia apa yang dipaham dalam Minhajut Talibin. Wahuma, dan bermula kedua-duanya, apa dua tu? As-sufratu wal kudratu, kuning dan juga keruh tu khabar. Ma'ani, ialah dua air, la damani, bukannya dua darah. Ni pandangan minoriti. Wa qala al-imamu, dan telah berkatalah fa'il oleh imam sini Imamul Haramain, idza utliqal imamu fal murad haramain. Ni dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab ada, kita baca dah. Huma, dia kata gini, ni maqul qaul. Huma, bermula kedua-duanya sufrah dan kudrah. Khabar syai'un, ialah sesuatu. Kas-sadidi, ay syai'un kainun kas-sadid. Kata tak ada lah. Tu ada lah. Pulak dah. Aduh, macam seperti nana. Wa huma ay sufrah wal kudrah ma'ani, dua air, la damani, bukannya darah. Wa qala al-imamu, telah berkata Imam Haramain, huma, kedua. Huma syai'un kas-sadidi ta'aluhu sufratun wa kudratun. Laisa, yang bukanlah kedua-duanya sufrah dan kudrah tu, ala aisabitaini, sabit kedua-duanya, ala launid dimai, atas warna darah-darah. Jadi ni pandangan minoriti ulama, dia kata dia bukan darah. Dia bukan darah. Bahkan ada yang kata dia bukan warna darah. Ni pandangan minoriti lah. Selesai bab darah kuning, darah keruh. Buka pintu lah. Tadi kang lain masuk orang nak tahu. Aduh. Kunci lah. Anu tu sobat teruk, buka lah. Habis, selesai. Taklik nombor 1. Panjang sampai muka surat 19. Kita baca semua. Tapi tak erok lah. Erok hanya atas. Kalau erok ke, habis. Ke 12.5 habis. Unzur, tengoklah oleh engkau. Mughnil Muhtaj. Kitab Mughnil Muhtaj, jilid 1, muka surat 113. Wa Tuhfatul Muhtaj, dan Tuhfah Al-Muhtaj, jilid 1, muka surat 400. Qala ziyadatun wa tawdihun, ay hadhani, ataupun hadha ziyadatun wa tawdihun. Ini yang tersebut ni ialah ziyadatun, tambahan dan penjelasan. Mana tambahan dan penjelasan ni maksudnya dia tolong jelas bahasa yang mudah. Kita tengoklah mudah ke mana. Ni apa nama tu? 6 pandangan ni ada dalam kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Boleh tengok karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala. Dia kata ikhtalafal ashab, telah berselisih pandangan oleh ashab. Ashab ni ashabus Syafi'iyah, ashabul wujuh.
Ikhtalafa ta'alluq fi hukm as-sufrati pada hukum warna kuning wal kudrati dan keruh ala sittati aujuhin atas 6 pandangan. Jadi pandangan ashab kalau khilaf dia akan bahasakan dengan wajhun, wajhani, aujuh. Baca aujuh bukan aujah. Aujah pandangan kuat. Aujuh tu jamak taksir bagi wajhun. Silap pula. Al-awwalu ay al-wajhul awwalu, bermula wajah yang pertama. Pandangan pertama ialah as-sufratu wal kudratu, kuning dan keruh itu fi zamanil imkani ay fi zamani imkanil haidhi. Pada waktu-waktu kemungkinan dihukumkan haid bi syurutil haidhi lah, dengan syarat-syarat haid iaitu 4 tadi yang kita sebut dalam risalah tadi. 4 tu. Itu semua tu haidun, haid. Sawaun akanat, sama ada adalah ia mar'ah itu perempuan tu mubtada'atan, ia tu baru mari darah, mu'tadatan ataupun telah beradat darah dia. Khalafat adataha, berbeza ia perempuan tadi ataupun berbeza ia al-madhkurah minas sufrah wal kudrah, yang tersebut daripada kuning dan juga keruh itu adataha akan adatnya perempuan. Maksud adat, beza adat maksudnya adat dia 7 hari keluar hitam merah. Tiba-tiba bulan Safar 7 hari hitam merah, hari ke-8 kuning. Bukan adat lah tu. Sama ada begitu wafaqatha ataupun muafakat akan adat dia. Iaitu ni. 7 hari bulan Muharram hitam merah. Mari bulan Safar dalam 7 hari itu ada hitam, ada merah, ada kuning, ada keruh. Okey, sama ada gitu ataupun gini, haid lah kau. Itu pandangan mu'tamad. Tu disebut wa hadha huwal asahhu. Ai wa hadzal wajhu, bermula wajah pandangan ini huwal asahhu ai huwal qaulul asah. Dan ialah pandangan asah. Pandangan mu'tamad lah. Jadi tak payah mikir banyak-banyak. Semua haid lah kau. Selesai. Al-thani ay al-wajhu al-thani. Okey. Yang pertama, contoh pertama ni, hak ni lah. Boleh salih hak ni. Ni contoh pertama. Takut. Al-thani ay al-wajhu al-thani, bermula wajah yang kedua ialah annas-sufrata wal kudrata, bahawasanya kuning dan keruh tu fi ayyamil adati, pada hari adat itu haidun, haid ya. Walaysat fi ghairi ayyamil adati haidan, dan bukanlah ia as-sufrah wal kudrah fi ghairi ayyamil adah, pada hari-hari bukan adat itu haid. Mana tak hukum haid pada hari yang bukan adat. Fa in ra'atis sufrata, maka jikalau seorang perempuan melihat akan darah kuning, wal kudrata dan keruh, mubtada'atan au mu'tadatan. Ni dia panggil mubtada'atan ni khabar kanat mahzuf. Ai sawa'un kanat mubtada'atan au mu'tadatan, gitu. Sama ada dia baru mari datang darah atau telah beradat, tapi keluar tu fi ghairi ayyamil adati, pada hari selain adat keluar darah, falaisat bihaidin, bahawa tu zaidah, maka bukanlah ia sufrah kudrah tu haid. Wa in ra'atha, dan jikalau melihatlah perempuan akan al-madhkurah minal kudrah was sufrah tu mu'tadatan, hal keadaan perempuan itu mu'tadatan fi ayyamil adati, pada hari-hari adat haid, maka fahiya, maka bermula dia sufrah kudrah tu haidun, haid. Okey, nombor 2 macam mana? Nombor 2 ni dalam Raudhah tu dah, lebih kurang. Padam semua dah. Ayyamul adah, hari adat haid. Hari adat itulah. Ghairu ayyami al-adah. Adat dia bila? Contoh tadi lah. Muharram. Waktu bulan Muharram dia keluar 7 hari. 7 hari itu pula haid. Hukum dia pada zahir ikut syarat-syarat dia. Dia keluar warna hitam sahaja ataupun merah sekali dalam masa 7 hari. Maka adat dia 7 hari lah. Ni kalau mu'tadah lah.
Mari Safar pula. Mari Safar. 7 hari. 7 hari juga. Tapi dia keluar hitam, merah, ada celah tu kuning pula. Kuning atau keruh. Adakah haid? Menurut pandangan kedua, haid. Menurut pandangan kedua, haid sebab apa? Sebab keluar pada hari adat keluar haid. Yang ghairi yaumil adah pula, copy paste saja. Ni pun copy paste. 7 hari tu. 7 hari. 7 hari. 7 hari tu keluar warna hitam merah. Okey, hitam merah macam bulan Muharram, hitam merah. Tiba-tiba hari ke-8, hari ke-9 keluar kuning. Ni bukan hari adat haid dah. Keluar dah. Kuning atau keruh. Maka hak ni menurut pandangan kedua bukan haid. Lepas tu istihadah. Gak upalah. Allah, belum istihadah gini. Upalah Allah. Ini pandangan kedua lah. Pandangan kedua, kuning merah itu keluar pada hari adat haid, dia itu haid. Keluar pada hari yang bukan adat haid, dia itu istihadah. Okey, pandangan kedua. Selesai. Pandangan ketiga, al-thalithu ay al-wajhu al-thalithu. Bermula wajah yang ketiga pula. Pandangan ashab yang ketiga. Annahu bahwasanya sya'an. Idza taqaddama as-sufratu wal qudratu. Taqaddama, damun tu okey, as-sufrata lah maf'ulun bih. Damun tu fa'il, qawiyun sifat. Apabila mendahului, mendahului akan darah kuning dan keruh itu oleh darah kuat. Maksudnya sebelum darah kuning dan keruh tu keluar darah kuat. Okey. Apa darah kuat? Aswadu au ahmaru. Hitam atau merah. Walau ba'da. Ba'da khabar kana mahzuf. Dalam Ashmawi lah, bila kata lau ni lepas tu ada kalimah tu, maka tu khabar kana, ya mahzuf. Ai walau kana, mana tadi? Ai walau kana damun qawiyun tu ba'da yaumin, separuh hari, 12 jam. Pandangan ketiga, walaupun keluar 12 jam saja darah kuat, kemudian keluar kuning atau keruh. Okey. Sat. Kanata, niscaya adalah kedua-duanya sufrah dan kudrah. Haidan khabar kanata. Hayyo. Ni yang ketiga. Dia pun buat contoh. Fa idza ra'at, maka apabila tafriq, apabila telah melihatlah oleh seorang perempuan masalan contohnya nisfa yaumin aswad. Melihat pada separuh harinya hitam. Mana? 12 jam hitam. Okey. Thumma khamsatan, kemudian kemudian 5 hari kemudian asfar, kuning, au akdar ataupun keruh, fakulluhu haidun, maka seluruhnya itu haid. Sebab apa? Sebab cukup syarat. Syarat yang ketiganya ialah terdahulu darah kuat, iaitu merah ataupun hitam separuh hari paling kurang. Maka dia tu haid semuanya. Wa illam yataqaddamahuma as-sufrata wal qudrata fa'il damun qawiyun. Dan jikalau tidak sama sekali mendahului akan darah kuning dan keruh itu oleh darah yang kuat, fahuma, maka bermula kedua-duanya kuning dan keruh itu damu fasadin idhafat, ialah darah fasad. Okey, contoh ketiga pula. Jadi maknanya yang pandangan ketiga ni tak ambil kira adat ke tidak adat. Adat ke tidak adat, tidak kira, dia hanya satu syarat saja. Untuk kes nombor 3, dia kata syarat dia, syarat sufrah kuning atau kudrah keruh haid ialah satu saja. Sebelumnya maksud sebelum keluar darah kuning atau keruh ni, sebelumnya telah keluar darah kuat.
iaitu hitam atau merah separuh hari. Separuh hari. Separuh hari yakni 12 jam. 12 jam. Dia pun buat contoh. Hari pertama jam 2 petang. Sampai hari kedua jam 2 pagi. Ni 12 jam ni. 12 jam. Keluar warna hitam. Keluar warna hitam. Lepas tu hari yang kedua jam 3 pagi. Allah. Tak apa. Jam 3 pagi. Sampailah hari ke 5 ke 6 ke ikutlah. 7 ke. Jam 2 petang. Keluar warna kuning. Warna kuning atau keruh. Maka kesemuanya ini haid belaka. Okey. Kalau tak ada hak ni, tak ada terus ataupun hanya keluar hitam 4 jam saja. 4 jam saja contohlah. Dia keluar 4 jam saja, makna tidak sampai separuh hari. Dia syarat tadi. Oh silap, sekejap. Amma yataqaddam. Oh tak syarat, tak syarat. Ba'd yaumin tu dia kata walau ba'd ay walau kanatis sufrah wal qudrah tu walau kana damun qawiyyun tu ba'd yaumin. Betul ya? Betul ya? Ba'd ni dia umum. Kalau kata ba'd ni umum. Macam mimma min litab'id sebahagian. Litab'id ni sebahagian ni tak kisah 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5. Beza kalau dia sebut nisfu. Kalau nisfu memang sebahagian lah, memang separuh sungguh 12 jam. Dalam contoh saja dia buat contoh kalau keluar separuh hari. Ni contoh saja. Asal syarat, asalkan keluar sebelumnya darah kuat sama ada merah ataupun hitam, tak kisah berapa jam, asal keluar sebelumnya darah kuat. Lepas tu keluar keruh atau kuning, semuanya haid. Begitu. Gitu Maknanya apa? Maka dia buat muqabalah. Kalaulah sebelumnya tidak ada darah kuat, mana tidak ada darah hitam, tak ada darah merah, tiba-tiba keluar kuning ataupun keruh hari pertama sampai hari ke-7, semua tu bukan haid. Atas pandangan ketiga. Jaga-jaga tu. Tu pandangan ketiga lah. Darah bukan haid, dia panggil darah fasad. Kita belajar semua ni supaya kalau ada orang mengajar macam bukan pandangan muktamad, jadi kita tidak cepat menyalahkan lah. Itu ya. Bukan nak amal pun. Jadi nak amal hak mudahnya semua haid selesai masalah. Ar-rabi'u. Okey, wal wajhur rabi'u, bermula wajah yang keempat pula ialah idza taqaddama sufrata awil qudrata, maf'ul muqaddam. Jikalau mendahuluilah akan sifat mana? Sanggut. Akan sifat kuning ataupun keruh, damun fa'in. Oleh darah yang kuat, qawiyun. Ni syarat. Yauman walailatan. Ni syarat sikit. Tadi sebahagian saja. Ni 1 hari 1 malam paling kurang. Okey. Kanata niscaya adalah keduanya sufrah dan qudrah. Khabar kanata haidan. Haid. Sebab apa haid? Maf'ul ajli taba'an, kerana mengikuti lil qawiyyi, bagi lidamil qawiyyi, bagi darah yang kuat. Al qawiyyi sifat bagi mausuf yang mahdhuf.
Wa in taqaddamahuma duna yaumin wa lailatin, jikalau mendahuluilah akan keduanya sufrah dan kudrah itu, yakni damun qawiyun, oleh darah yang kuat, duna yaumin wa lailatin, bawah sehari semalam. Contoh 12 jam, 20 jam, 11 jam, maka falaisata haidhan, maka kuning dan merah itu bukan haid. Maka dia pun buat tafriq. Fa idza ra'at nisfa yaumin, maka apabila telah melihatlah ia perempuan akan separuh hari, 12 jam, aswad, hitam, thumma khamsatan, kemudian khamsatan ay khamsata ayyam, 5 hari pula asfar au akdar ataupun keruh, fa'ala hadza ay fa in jaraina ala hadzal qawli laisa bihaidin, ay laisa kullun minas sufrah wal kudrah bihaidin, bukanlah keruh dan kuning itu haid. Wa in ra'at, jikalau melihatlah perempuan yaumun wal yauman, gugu alih. Yauman tu tengok nombor khamis, al-khamis ditulis fa idza ra'at yauman wa lailatan. Jatuh alif. Jika melihatlah ia seorang perempuan tadi sehari semalam aswad, hitam, thumma khamsatan asfar, kemudian 5 hari lagi, ay khamsata ayyami, 5 hari lagi kuning, au akdar ataupun keruh, fahuma, maka bermula kedua-duanya, keruh dan kuning tadi, haidun, haid. Sebab tabaan, kerana mengikuti lil aswadi, ay lid damil qawi lah, bagi darah kuat iaitu aswad. Okey. Pandangan yang keempat pula. Pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat, syarat sufrah dan kudrah itu haid. Sebelumnya keluar sekurang-kurangnya 24 jam darah kuat, iaitu hitam, merah, barulah haid. Okey. Dia pun bagi contoh, hari pertama jam 2 petang sampai hari kedua jam 2 petang hitam. Lepas tu hari kedua sampailah ke 8 ke 9 ke kuning. Berhenti pada pukul 10 pagi. Kuning atau keruh. Maka semuanya ini haid. Semuanya ini haid. Sebab cukup 24 jam hitam. 24 jam makna 24 jam ke atas lah. Jadi kalau contoh hari pertama 2 petang sampai hari kelima 2 petang keluar hitam. Lepas tu hari kelima jam 3 petang, terusan darahnya hari ke-10 jam 5 petang, warna keruh contohnya. Semua haid juga. Sebab cukup syarat hitam tu ataupun darah kuat lebih sehari semalam. Tapi kalau darah hitam hari pertama 2 petang sampai pukul 5 saja. Lepas tu hari pertama pukul 5 petang sampailah hari ke-10 jam 10 pagi keluar keruh atau kuning. Keluar keruh atau kuning, maka keruh dan kuning bukan haid, hitam pun bukan haid. Sebab tak cukup 24 jam. Jadi semua tu istihadah belaka. Ni pandangan yang keempat. Selesai. Yang kelima, al-khamisu ay al-wajhul khamisu. Bermula pandangan yang kelima ialah idza taqaddamahuma damun qawiyyun, apabila mendahuluilah akan darah keruh dan kuning itu oleh darah kuat, wa in kana aqalla min yaumin wa lailatin,
meskipun royahnya adalah ia darah yang kuat itu, aqalla khabar kana, terlebih sedikit daripada sehari semalam. Tapi walahiqahuma damun qawiyyun, dan menjumpailah menyertailah akan sufrah dan kudrah oleh darah yang kuat. Wa in kana aqalla min yaumin wa lailatin. Lahiqa ni maksud di belakang di belakang, menyertai belakang. Maknanya contoh ni, hari pertama sampai hari kedua hitam. Hari kedua sampai hari ke-8 kuning atau keruh. Hari ke-8 sampai ke-10 hitam balik. Baru dia kira. Tu lahiqa. Lahiqa ni ke belakang. Dia dua syarat pula. Hari kita tunjuklah. Meskipun kurang sehari semalam, fahuma, maka bermula kedua-duanya nya sufrah kudrah haidun haid. Dia pun buat contoh. Fa idza ra'at yauman wa lailatan, apabila melihatlah oleh seorang perempuan itu sehari semalam. Tadi dia kata wa in kana aqalla. Tapi ni dia buat sehari semalam. Contoh ni. Aswad, nampak warna hitam. Thumma khamsatan, ay khamsata ayyamin asfar, 5. Aw akdar, ataupun warna keruh 5 hari. Falaisa haidan, maka bukanlah dua-duanya itu haid. Bukan haid sufrah dan kudrah, hatta, sehinggalah ya'tiya ba'dahu, datang selepasnya, selepas mazkur min asfar wa akdar, damun qawiyyun pula, darah yang kuat, aswad atau ahmar, hitam ataupun merah. Wa in kana aqalla min yaumin wa lailatin, meskipun adalah darah kuat itu kurang sehari semalam, baru haid. Okey. Contoh yang kelima pula. Hukumkan dia itu haid sebelumnya keluar sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurang, sebelumnya keluar darah kuat, iaitu hitam atau merah. Meski kurang 24 jam. Syarat pertama. Syarat kedua, mesti mengiringi belakangnya darah kuat 24 jam. Okey. Dua syarat. Sampai hari kedua jam 12 petang. Kuning. Jadi kalau berhenti sini, maka keruh dan kuning, bukan haid. Tiba-tiba mari lagi darah sampai hari ke-10 darah merah. Maka kuning dan keruh ni haid. Yang mana bila kata haid ni, sekali lagi. Jadi syaratnya ialah sebelumnya keluar darah kuat meskipun kurang 24 jam. Syarat kedua, mengiringi keruh haid. Hak hitam ni tak sampai 24 jam. Semua haid. Jadi kalau mengiringi selepasnya itu darah kuat pula, sama ada merah ataupun hitam, walaupun kurang 24 jam, maka barulah kuning dan keruh itu haid. Yang mana kalau dia haid, maka hitam pertama pun haid, kemudian merah belakang tu pun haid juga, sebab lebih 24 jam, kurang 15 hari 15 malam, dan umurnya 9 tahun takriban, dan sebelum hari pertama keluar darah, suci 15 hari 15 malam. Okey. Pandangan kelima, pandangan terakhir pada hari ini. As-sadisu, idza taqaddama as-sufrata wal qudrata damun qawiyyun, apabila mendahuluilah akan darah kuning dan keruh itu oleh darah kuat. Wa kana, dan adalah ia darah kuat itu wawul hal, sahih hal bagi damun qawi. Damun qawiyyun dia panggil walaupun nakirah, dia ada musawwir, dia ada benda yang boleh mengharuskan dia jadi sahih hal, iaitu sifat. Wa kana adalah darah kuat itu yauman wa lailatan, sehari semalam. Ni syarat sehari semalam pula. Tadi tak syarat sehari semalam.
walahiqahuma damun qawiyyun wa kana yauman walilatan kadzalika, maka kuning dan keruh itu haid juga. Maka haid dah semua hari pertama sampai hari ke-11 12 tadi. Habis. Tu syarat ke-6. Tu pandangan ke-6. Dia pun buat contoh. Dia pun buat contoh ka'antara seperti mana seorang perempuan melihat yauman walailatan aswad, sehari semalam hitam. Thumma khamsatan ay khamsata ayyamin asfar aw akdar. Kemudian 5 hari kuning dan keruh. Thumma aswad yauman walailatan. Kemudian hitam pula sehari semalam. Maka kesemuanya itu haid. Kalau aswad sehari semalam belakang tu tak ada, maka kuning dan keruh bukan haid, hitam yang pertama sahaja haid. An-Najmul Wahhaj. 6 pandangan ni. Habis, selesai. Wa qad waqa'a khilafun bainal mutaakhirina, dan sungguh telah berlakulah khilaf di kalangan ulama mutaakhirin fi tabyini mahallil khilafi bainal asahhi wa muqabilihi, pada menerangkan tempat khilaf antara. Jadi berlaku khilaf. Wa qad waqa'a khilafun bainal mutaakhirina fi tabyini mahallil khilafi bainal asahhi wa muqabilihi wa muqabilil asahhi. Sesungguhnya telah berlakulah khilaf di kalangan ulama mutaakhirin pada menerangkan tempat khilaf antara pandangan asah dan muqabil asah. Fanaqala al-Khatibu, maka telah menukilah oleh Imam Khatib Asy-Syirbini fi kitabihi, dalam kitabnya Khatib, iaitu Mughnil Muhtaj, tu badal. Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, an kitabi Rawdatit Talibin Nawawi, yang dinukilkan daripada kitab Rawdatul Talibin, apabila adalah kuning dan keruh itu pada hari-hari bukan adat haid. Amma idza kanatis sufrah wal qudrah fi ayyamil 'adah fatak. Annal khilafa. Okey, tak ya. Idza kanatis sufrah bih. Amma idza kanatis sufratu wal qudratu fi ayyamil 'adah, jikalau adalah kuning dan keruh itu pada hari-hari adat haid, fatakunani haidan qat'an, maka adalah sufrah dan kudrah itu haid secara putus, yakni bila khilaf. Hak ni yang rawdah. Hak ni bukan mu'tamad, dinukil saja. Wa naqala aidan, dan wa naqala al-Khatib Asy-Syirbini, telah menukillah oleh Khatib Syirbini aidan an kitab at-Tatimmah, daripada kitab at-Tatimmah li Abi Sa'id al-Mutawalli, yang disebut dalam Izalatul Itibah tadi, annahu bahwasanya idza kanatis sufratu wal qudratu fi ayyamil 'adah fala khilafa. Jikalau lah kuning dan keruh itu pada hari-hari adat haid, maka tak ada khilaf. Amma ala annahu haidun, atas bahwasanya darah itu haid, bi syarti ayyakuna ma'ahu, dengan syarat bahwasanya adalah besertanya mazkur minal qudrah was sufrah, yang tersebut daripada kuning dan keruh itu damun qawiyyun. Damun tu isim yakun muakhar, darah yang kuat. Jadi Mutawalli kata syarat dia mesti sebelumnya keluar darah yang kuat. Itu syarat Mutawalli. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama mutaakhirin, pandangan asah dengan muqabil asah ni lagu mana. Jadi ini pandangan pertama lah. Jadi pandangan pertama, Rawdah dia kata kalau keluar pada hari adat tak ada khilaf, yang khilafnya pada hari selain adat, bukan mu'tamad. Wa qala Syihab Ibnu Hajar berkata, hamu min mathil minhaj tu al-mu'tamadu khabar, ialah mu'tamad. Khilafan ay hala kaunihi, hal kana Ibnu Hajar itu mukhalifan, berlaku khilaf lir-Rawdah, bagi kitab Rawdah wa ghairiha wa ghairi Rawdah. Selesai. Wa fi bayani mahiyatis sufrati wal, dan bermula wa fi bayani mahiyatis sufrati wal qudrati, dan pada menerangkan warna kuning dan juga keruh, qala menerangkan hakikat dia. Qala Syekh Abu Hamid ni bukan Imam Ghazali. As-sufratu tu maqul qaul, bermula kuning, wal qudratu, dan juga keruh, ma'u asfar wa ma'u akdar. Ma'un asfaru, air yang kuning, wa ma'un akdaru, dan air yang keruh. Mana air? Ma'ani. Wa qala Imamul Haramaini, dan telah berkata Imam Haramain, huma, bermula keduanya sufrah dan qudrah, syai'un kas-sadidi, sesuatu yang seperti nanah. Al-qayh, nanah lah, al-qayhi. Ta'luhu sufratun wa qudratun, yang berada di atasnya itu warna kuning dan juga keruh, lapisan atas tu. Laisa, bukanlah keduanya sufrah dan qudrah tu ala launid,
Nihayatul Muhtaj jilid 1 muka surat 340 dan Tuhfatul Muhtaj jilid 1 muka surat 400 sampai 401. Selesai. Ada soalan? Ada itu? Online? Mana tengok? Okey, soalan. Sebelum subuh cek. Cek ni periksa lah. Bukan cek Penang. Sebelum subuh, dia sudah periksa, sudah kering haid. Okey. Dan solat subuh dan puasa sunat. Maknanya dia kena niat puasa di dalam di dalam farah. Oleh sebab malam tak banyak bergerak. Pagi pula banyak bergerak. Kut ada lagi sisa pada waktu zuhur. Putus lain. Ada? Oh, sini putus dah sebelumnya ni. Batal lagi. Sanggup sebab okey dia kata jadi dia kata perlu ke tak okey. Sekarang ni dia kata dia cek sebelum subuh. Cek kering. Okey, dia haid. Lepas tu kering. Dia pun niat puasa sunat dan sembahyang. Sebelum sembahyang tu wajib mandilah kalau dia kering daripada haid. Lepas tu perlu ke cek waktu zuhur. Okey. Dia cek ni waktu keperluan. Kemungkinan dok dia keluar sebelum subuh. Main kuat habis cerita. Kawan tu pas sudah was-was gitu ya. Lepas tu lagi tak tahu sebut tapi dia tak tahu. Jadi hukum zahir muka 9 lah. Jadi bila nak ceknya? Okey, bila nak cek. Okey, contoh 9 pagi tu. Kita tak jawab soalan gitu. Let lu. Bagi kaedah dulu. Apa tadi? Bilang. Pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi dia zahirnya hukum haid. Kemudian zahirnya hukum haid lah. Zahirnya hukum haid. Tiba-tiba pukul 12 dia berasa tak keluar darah. Bila berasa tak keluar darah, dia cek. Cek memang tak ada darah. Pukul 12. Maka zahirnya cek untuk apa? Kalau dah kering tu selesai lah. Dia cek ni bila berasa keluar darah. Bila berasa keluar darah baru cek pula. Keluar ke tak ni? Oh tak ada. Dah selesai. Oh ada. Zahir hukum haid. Dia panggil fatrah. Iaitu keluar darah itu. Jadi bila waktu zuhur tu kalau dia tu berasa ada keluar darah baru cek. Kalau tak berasa apa-apa, tak payah cek lah. Dia pun tak rasa tubik keluar. Dan dia tengok pun tak ada. Cek kapas lagi tak ada, selesai lah. Tapi kalau dia berasa keluar, dia pun pergi cek sungguh. Keluar sungguh. Maka zahirnya masih lagi haid kalau berada pada 15 hari 15 malam. Maka zahirnya hukum puasa sunat tadi batal. Tapi contohlah tiba-tiba pukul 2 berhenti balik. Dalam keadaan dia tak makan dan tak minum. Maka zahirnya kalau tak cukup 24 jam lagi, dia tu darah fasad, boleh sambung puasa. Kalau tak makan dan tak minum lagi lah.
Itu disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan dia tak payah mandi sebab tidak haid kalau tak cukup 24 jam. Tapi kalau cukup 24 jam, cukup 24 jam, cukup 24 jam. Lepas tu berhenti. Berhenti tu memang atas dah 24 jam. Kalau kumpul-kumpul hak dulu-dulu keluar darah tu, cukup 24 jam. Maka zahir keluar darah tadi haid. Keluar darah tadi haid lah. Maka bila haid, kalau berada pada siang hari bulan Ramadan ataupun siang hari puasa sunat tu batal. Sebab dihukumkan haid. Haid dan nifas ni mestilah dia tu suci daripada start subuh sampai maghrib. Jadi sekarang ni pukul 9 sampai pukul 12 tadi contohnya keluar darah. Contohlah keluar darah. Maka hukum zahir dia batal lah puasa tu sebab gabung hak dulu-dulu 24 jam. Maka batal puasa dia. Batal. Yang hak ni kalau kering, sebelum subuh kering sampailah dia tak rasa pun. Tak rasa darah keluar pun. Tak payah cek lah. Sampai waktu zuhur, dia keperluan cek ni ketika sebelum subuh. Sebelum nak sembahyang masuk waktu. Akhir waktu. Tu biasa tempat-tempat yang dia cek. Kalau nak cek lah. Tapi tiba-tiba kalau pukul 10 contohnya berasa keluar darah. Dia pergi tandas kejap, cek. Ada sungguh. Itu start darah zahir. Zahirnya darah haid kalau cukup syarat. Itu. Jadi, zahir sahaja hukum haid. Tak payah andaian-andaian kut dulu-dulu ada keluar dah. Ikut zahir saja. 10 kita cek ada. Boleh jadi tak sebelumnya keluar dah? Boleh jadi, tapi sekarang baru tahu. Sekarang yang hukum zahir. Pukul 10 baru haid. Pukul 9 bukan haid, pukul 8 bukan haid. Zahirnya suci sebab kita tak tahu. Yang kita tahunya berasa keluar darah pukul 10, kita pun cek, darah sungguh. Maka baru haid. Itu. Jadi tidak perlu ada andaian-andaian dulu. Dia panggil andaian-andaian dulu tu dia panggil waham. Maka tubik kaedah la ibrata bil wahmi. Tidak diambil kira dengan sebab waham. Itu waham itu. Boleh jadi waham. Maka waham tidak diambil kira pada hukum, maka zahirnya suci. Ikutlah zahir apa? Zahir suci ke zahir haid, ikutlah. Sekali lagi kalau dia tu pukul 9 dia tengok darah ataupun berasa darah keluar, dia pun cek guna kapas keluar darah sungguh. Boleh jadi tak keluar sebelumnya? Boleh jadi. Tapi zahirnya sekarang pukul 9 dia baru tahu. Pukul 9 lah hukum zahir haid. Hari pertama pukul 9 sampai hari ke-16 pukul 9. Itu border 15 hari 15 malam. Sama jugalah bila suci. Pukul 2 baru berasa tak keluar darah. Cek kosong dah. Suci pukul 2. Walaupun ada kebarangkalian boleh berlaku sebelumnya suci. Pukul 1.30, pukul 1 suku, pukul 1 boleh jadi suci. Cuma dia tak tahu. Bila dia tahu, bila dia cek pukul 2 memang tak ada darah sebab dia berasa tak keluar darah dah. Tadi pukul 1 berasa macam keluar lagi. Cuma tak tengok lah tapi berasa keluar. Okey. Zahirnya keluar lah. Pukul 2 berasa tak keluar. Dia cek, rupanya tak keluar sungguh. Zahirnya pukul 2 baru suci. Bukan pukul 1 tadi. Walaupun ada kebarangkalian pukul 1 suci. Begitulah. Wallahu'alam. Ada lagi? Masuk apa? Ada? Puasa. Puasa batal. Kalau cek. Kalau cek tu batal kalau puasa tu. Kalau cek guna kapas, dia cek guna kapas tu kodar surah jari ni lah. Masuk dalam habis cerita. Seurah jari ni saja. Dia masuk ke tembak lah. Memang dia yakin suci, tak berasa keluar, dia pun tak cek. Ataupun dia yakin kata memang kalau tak cek pun suci contohnya. Maka boleh sambung puasa lah. Boleh sambung puasa dan sebagainya. Farah dia panggil fatrah. Hak tu tak ada khilaf kata haid. Tak ada khilaf haid ke tidak kalau fatrah tu. Kalau nakak saja di celah-celah 15 hari 15 malam nanti akan datang khilaf antara dia tu hukum haid ataupun suci. Kalau keluar darah tu haid hakikatan, kalau suci berada pada 15 hari 15 malam dia panggil haid. Waktu suci dihukumkan haid hukman atas pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua tidak haid, hanya hukum suci. Itu. Dah okey? 7 hari kuning. Lepas tu selepas pada tu keluar 12 jam saja hitam. Maka kuning dan keruh bukan haid, hitam saja haid. Sebab lebih 24 jam.
Ha. 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 Hitam saja haid. Ha, yang keruh kuning tu istihadah. Ha, bukan haid. Hitam haid sebab cukup syarat 24 jam 24 jam. Ha, haid lah betul. Yalah, kalau cukup syarat 24 jam hitam, lepas tu kuning keruh 24 jam semua haid lah. Ha? Mana? Tengah mana? Keruh kan ni? 12 jam dia syarat dia 24 jam 24 jam. Lepas tu merah patut turun. Ha? Darah akhir. Ya, yang kelima Yang kelima yang belakang tu bukan haid sebab dia kena lahiqahuma. Jadi yang tengah-tengah kuning keruh yang kapit dua tu yang haid. Yang kuning selepas tu tak haid. Sebab tak cukup syarat. Dia kena kapit dua. Syarat dia kapit dua. Boleh lah. Kalau ikut yang qaul yang 2 3 lah. Jadi dia panggil hukum istihadah yang bukan istihadah ialah maknanya dalam tempoh tu ada haid ada istihadah. Dia panggil mustahadah. Itu hukum dia istihadah yang bukan dalam bab mustahadah lagi. Kalau dalam bab mustahadah nanti iaitu keluarnya lebih 15 hari barulah dalam apa nama tu Kadang mudah ya. Tapi ikut orang kadang dia semangat sembahyang. Jadi dia pun hukum istihadah. Dia pun qada. Lantak dia. Pun haid lah. Sebab dia malas puasa. Dah ke? Tak ada dah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.